sallallahu alaihi wasallam qala la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berhasad dengki, janganlah kamu menambah harga barang jualan untuk memperdaya orang lain, janganlah kamu saling memarahi, janganlah kamu saling berpaling daripada saudara kamu untuk memutuskan talian persahabatan, dan janganlah sebahagian daripada kamu memutuskan pembelian sebahagian yang lain. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku, serta orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, lelaki maupun perempuan. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baklang 91.5 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Terus ikuti kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami, Radio IKIM 20 tahun teman-teman, dan saya Faiz Haji Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anda. Kembali bersiaran kita Khamis 9 malam untuk kita bawakan satu lagi rancangan tak lain tak bukan untuk kita kenali tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh dunia Islam kita, tokoh tabi'in. Kita nak bawakan dalam Hayatus Salihin, dan seperti biasa kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani dah pun berada atas talian bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita nak sambung lagi kisah seorang lagi tokoh tabi'in. Kita nak bawakan untuk kita kenali sama-sama dalam Hayatus Salihin ini. Sebelum tu saya nak ajak anda untuk dengarkan dekat radio macam biasa bersama sisi keluarga, ataupun anda juga boleh dengarkan kami, tonton siaran ini di Facebook dan YouTube channel IKIM. InsyaAllah semoga bermanfaat apa pun yang kami bawakan di Radio IKIM. Ustaz, kita nak bawakan malam ini, kita nak kenali Imam Hasanul Basri untuk sama-sama kita bawakan dalam Hayatus Salihin kita. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Terima kasih pada DJ Haji Faiz bin Haji
subhanahu wa ta'ala. Sihat walafiat. Ahbabuna fillah, para sahabat kiram muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada malam ini kita dapat ke udara untuk sama-sama kita berbicara berkenaan dengan hayat tabi'in, kehidupan para tabi'in yang dalam slot hayatus salihin, yang mana kita akan mengkisahkan berkenaan dengan insan yang sangat hebat, iaitu Imam Hasanul Basri, yang salah seorang tokoh terkemuka dan banyak yang dikumpulkan riwayat-riwayat berkenaan dengan kata-kata hikmah daripada beliau. Jadi kadang-kadang selama ini kita hanya mendengar nama, tetapi kita tak mengenali bagaimana barakahnya kehidupan seseorang itu, dan bagaimana kita katakan beliau merupakan seorang yang ada hubungannya dengan apabila dikatakan tabi'in, sudah semestinya lah mereka berhubung dengan para sahabat. Dan siapakah mereka ini di hati para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in? Maka siapakah Hasanul Basri di hati para sahabat? Itu yang kita akan pelajari, dan bagaimana kita katakan tumpahnya barakah hidup sahabat itu daripada limpahan keberkatan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah juga limpahnya barakah hidup para sahabat itu dalam kita katakan relung hati dan juga keilmuan Hasanul Basri. Salah satu daripada ungkapan Imam Hasanul Basri berkenaan dengan generasi sahabat, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka melihat Al-Quran itu bagaikan surat cinta dari Tuhannya. Masya Allah. Orang-orang sebelum kalian, yakni para sahabat yang dapat pernah dilihat oleh Hasanul Basri dalam kehidupannya. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka melihat Al-Quran sebagai surat cinta daripada Tuhannya, direnungi di malam hari dan diamalkan di siang hari. Mereka membelek surat cinta daripada Allah pada setiap malam, dan mereka mempraktiskannya di siang harinya. Masya Allah. Begitulah para sahabat gambaran Imam Hasanul Basri. Jadi seorang yang mempunyai renungan yang tajam, seorang yang mempunyai kita katakan pandangan yang jauh, sudah semestinya banyak yang dapat kita pelajari daripada Imam Hasanul Basri, insya-Allah. Baik, kita mulakan kisah. Seseorang telah datang membawa berita gembira kepada isteri Nabi SAW, Sayyidah Ummu Salamah, bahawa hambanya Khairah telah melahirkan seorang anak lelaki. Hati Ummul Mukminin Ummu Salamah terasa begitu gembira, hingga tampak kegembiraan itu pada raut wajahnya yang mulia. Ummu Salamah pun menghantar utusan untuk membawa si ibu dan si anak ke rumahnya sepanjang tempoh berpantang si ibu, agar dapat dirawat sendiri oleh Ummu Salamah. Khairah adalah seorang wanita yang amat dihormati dan dikasihi Ummu Salamah. Ummul Mukminin merasa tidak sabar-sabar untuk melihat anak kecil yang dilahirkan oleh Khairah, hamba ataupun pembantunya itu. Tidak berapa lama kemudian Khairah datang membawa anak kecilnya. Melihat anak kecil tersebut, hatinya terasa sayang dan gembira. Bayi itu comel, sempurna anggota tubuhnya, tertarik mata memandangnya, dan sejuk hati melihatnya. Ummu Salamah memandang hambanya yang masih kelihatan lemah sambil berkata, Khairah, sudahkah engkau memberi nama untuk anak ini? Maka jawab Khairah, belum lagi wahai ibuku. Saya serahkan kepada ibu. Pilihlah nama yang ibu kehendaki. Jawab Khairah sambil tersenyum. Ummu Salamah merenung bayi tersebut seraya berkata, dengan keberkatan Allah, saya namakan bayi ini dengan nama Al-Hasan. Masya Allah.
Jadi Hasanul Basri yang kita dah sebut-sebut selama ini, nama itu ya, merupakan ilham yang Allah berikan kepada Ummul Mukminin Ummus Salamah radhiyallahu taala anha. Jadi kita lihat bagaimana kehidupan Hasanul Basri pada detik awalnya saja sudah masya-Allah hebat. Ya, dinamakan sendiri oleh Ummus Salamah dengan nama Al-Hasan. Dan Al-Hasan juga merupakan nama cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menamakan cucunya dengan Al-Hasan. Maka ia merupakan satu nama yang sangat baik. Dan nama yang baik ni menjadi doa, masya-Allah. Sebab itulah bila kita nak menamakan anak, tanyalah kepada orang-orang soleh. Tanyalah kepada mereka yang arif. Jangan main ikut suka kita aja. Zaman sekarang ni kadang-kadang sebab nak letak nama ayah, nak letak nama ibu pun sekali, dia main gabung aja. Ibu nama Maznah, ayah nama Daud, letak nama anak Mazda. Sebab apa? Dia gabungkan. Nak digabungkan Maznah dengan Daud. Jadi Mazda. Jadi jangan main macam tu aja. Letaklah nama yang mana nama yang baik ini menjadi doa. Saat dibaca, saat disebut-sebut itu menjadi doa. Dan kita tengok barakahnya hidup Al-Hasanul Basri. Bermula pada detik awalnya dinamakan oleh Sayyidah Ummus Salamah dengan nama Al-Hasan. Sehinggalah panggilan itu berterusan dalam kehidupannya menjadi panggilan yang sangat baik. Sesuai nama Al-Hasan itu maksudnya yang baik. Maka dia juga menjadi insan yang sangat baik dalam kehidupan. Kegembiraan menyambut kelahiran Al-Hasan ini bukan sahaja dirasai oleh Ummul Mukminin Ummus Salamah radhiyallahu taala anha, malah turut dikongsi bersama sebuah keluarga lain di Madinah. Keluarga itu adalah keluarga seorang sahabat agung, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya Yasar, ayah kepada Al-Hasan, adalah pembantu ataupun hamba kepada Zaid bin Thabit. Bukan itu sahaja, Yasar juga adalah orang yang amat dihormati dan dikasihi oleh Zaid bin Thabit dan juga keluarganya. Jadi kita lihat Hasan bin Yasar, itu nama sebenar Imam Hasanul Basri, Hasan bin Yasar. Al-Hasan bin Yasar lebih dikenali selepas sekian lama hidupnya dinamakan dengan Hasanul Basri. Membesar di salah sebuah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat dia membesar tu, dia membesar dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ni kita hanya mendengar kata-kata hikmah, dan terkenal bahawa beliau salah seorang imam yang sangat dimuliakan dalam kalangan tabi'in. Tetapi mungkin dalam kalangan kita tak pernah terbayang bahawa Hasanul Basri hidup dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membesar di salah sebuah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dididik di rumah salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hindun binti Suhail, yang lebih dikenali dengan panggilan Ummus Salamah. Jika ada yang belum mengenali Ummus Salamah, beliau adalah salah seorang wanita Arab yang sangat cerdas, yang sangat cerdik, seorang yang sangat dihormati dan tinggi semangatnya. Ummus Salamah adalah seorang isteri Nabi SAW yang sangat berilmu. Beliau merupakan isteri Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan sehingga 387 buah hadis. Dalam kalangan isteri baginda Nabi, yang pertama Sayyidah Aisyah banyak meriwayatkan hadis, tergolong dalam salah seorang daripada 7 orang periwayat hadis yang paling banyak. Dan yang berikutnya dalam kalangan Ummahatul Mukminin, Ummus Salamah adalah orang yang kedua selepas Sayyidah Aisyah, yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, beliau juga merupakan salah seorang daripada segelintir kecil kaum wanita yang celik huruf di zaman jahiliyah.
Ummu Salamah juga orang yang boleh membaca dan menulis. Ya, di zaman tersebut golongan wanita agak kurang, ya, ada yang boleh membaca dan menulis, tapi Ummu Salamah ni salah seorang yang boleh membaca dan juga boleh menulis. Dan ya, kita ambil maklum juga Ummu Salamah merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir meninggal dunia. Ya, dalam kalangan banyak-banyak isteri baginda Nabi, ya, Ummu Salamah ini merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir ya meninggal dunia. Maka dengan sebab itulah banyak ilmu ya dan rujukan kita dapat daripada Ummu Salamah kerana hayatnya yang panjang ya menjadi rujukan kepada ummah. Maka beruntunglah Hasanul Basri ini dididik langsung di dalam rumah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Namun demikian, hubungan Hasanul Basri yang bertuah ini dengan Ummu Salamah tidak terhenti setakat itu sahaja. Malah hubungan mereka menjangkau lebih jauh daripada itu. Khairah, ibu Al-Hasan, selalu keluar rumah kerana melakukan kerja-kerja untuk Ummu Salamah. Jadi apabila anak kecil ini menangis dan kelaparan, Ummu Salamah akan membawa anak kecil itu ke biliknya. Beliau akan menyusukannya sendiri untuk menenangkan anak ini sepanjang ketiadaan ibunya. Dengan itu, Ummu Salamah menjadi ibu kepada Al-Hasan kerana dua sebab. Yang pertama, kerana beliau adalah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ini ibu kepada semua, termasuklah kepada kita juga. Yang keduanya, beliau adalah ibu susuan kepada Hasanul Basri, masya-Allah. Jadi Hasanul Basri ini anak susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya tinggi dan mulia kedudukan yang Allah berikan kepada Imam Hasanul Basri di usia kecilnya lagi. Hubungan yang begitu erat dengan hubungannya begitu erat dengan semua ummahatul mukminin yang lain. Kedudukan rumah-rumah mereka yang berdekatan membolehkan Al-Hasan yang kecil dan bertuah itu sering mengunjungi rumah-rumah mereka. Malah anak kecil itu juga berpeluang mencontohi akhlak dan menerima bimbingan para ummahatul mukminin, masya-Allah. Al-Hasan sendiri pernah menceritakan bahawa rumah-rumah Ummul Mukminin menjadi tempat beliau bermain. Menurutnya apabila beliau melompat, tangannya boleh mencecah atap-atap rumah mereka, masya-Allah. Al-Hasan membesar dalam suasana yang penuh dengan haruman dan sinaran nubuwah. Beliau berpeluang menikmati keindahan yang mewarnai rumah-rumah ummahatul mukminin. Selain itu, Al-Hasan juga turut berpeluang menerima didikan para sahabat yang agung di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkesempatan menerima hadis daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Belajar ilmu daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah dan ramai lagi dalam kalangan para sahabat yang ditemui dan ditekuni oleh Hasanul Basri dalam mempelajari ilmu daripada tokoh-tokoh ilmuwan para sahabat. Al-Hasan begitu tertarik dengan Amirul Mukminin Ali bin Abu Talib. Beliau dapat melihat kekuatan pegangan Ali kepada agamanya. Beliau tertarik dengan kesempurnaan ibadah dan kezuhudannya, menjauhi segala kesenangan dunia. Inilah yang kita katakan ilmu itu kita dapat pelajari daripada buku, kita dapat pelajari daripada kitab, kita dapat pelajari dalam kelas-kelas pengajian. Tetapi pengalaman itu hanya dapat diperolehi dengan cara bersuhbah, bersahabat. Maka dengan sebab itulah para sahabat dinamakan sahabat kepada Rasulullah kerana mereka berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hasanul Basri ini seorang yang sering kali berteman dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka beliau berpengalaman melihat bagaimana indahnya kehidupan Sayyidina Ali, kesempurnaannya dalam ibadah. Beliau tertarik dengan kesempurnaan ibadat dan kezuhudannya, menjauhi segala kesenangan dunia. Beliau turut tertarik dengan kepetahan, kebijaksanaan
kefasihan dan tunjuk ajarnya yang mampu menyentuh hati manusia. Oleh kerana itu, Al-Hasan cuba mencontohi segala akhlak, ketakwaan dan ibadah gurunya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Masya Allah. Beliau juga turut mencontohi kepetahan dan kefasihan Ali bin Abu Talib dalam menyampaikan ucapan. Apabila Al-Hasan berusia 14 tahun dan semakin dewasa, beliau telah mengikut ayahnya berpindah ke Basrah. Beliau menetap di sana bersama keluarganya. Di sinilah Al-Hasan mula dikaitkan dengan Basrah, sehinggalah beliau dikenali dengan panggilan Al-Hasanul Basri. Ya, dipanggil dengan Al-Hasanul Basri itu apabila beliau berpindah ke Basrah, di zaman-zaman pembukaan kota-kota yang baru buat umat Islam. Basrah ketika kehadiran Al-Hasanul Basri merupakan salah sebuah kota terbesar dalam negara Islam. Masjidnya yang tersergam menjadi tumpuan para sahabat agung dan para tabi'in yang terkemuka. Perbincangan ilmu dalam semua segi memakmurkan laman masjid itu. Masya Allah. Masjid zaman dulu ada halaqah-halaqah ilmu. Sayyidina Abdullah bin Umar dengan halaqahnya, Abdullah bin Abbas dengan halaqahnya, Jabir bin Abdullah dengan halaqahnya. Begitulah hal keadaannya. Abu Zar dan yang lainnya dengan halaqahnya. Masjid-masjid di zaman dahulu tu begitu hal keadaannya. Terbuka pengajian-pengajian yang banyak. Zaman ni pun dah ada kita nak kena fikirlah macam mana nak menghidupkan budaya tu. Saya pernah pergi ke Aceh, Masya Allah. Tengok Masjid Baitur Rahman, Masya Allah. Bagaimana pada waktu petangnya, pada waktu asar, ada dalam sekitar 100 halaqah, Masya Allah. 100 halaqah pengajian. Yang mana anak-anak kecil bawa Al-Quran, orang-orang dewasa bawa kitab. Duduk dalam halaqah-halaqah yang masing-masing dengan guru masing-masing. Yang mana pihak masjid menyediakan allowance kepada guru-guru yang mengajar dan pembelajaran percuma kepada masyarakat. Masya Allah. Kita tengok tu kita rasa seronok. Sejuk mata tengok keadaan masyarakat yang duduk dalam keadaan belajar ilmu. Itu zaman kita ni. Apatah lagi zaman Imam Hasanul Basri, Masya Allah. Di zaman Masya Allah ramainya tokoh para ilmuwan, ramainya para sahabat, Masya Allah. Sudah semestinya majlis-majlis lebih hebat lagi. Al-Hasan sering mengunjungi masjid di Basrah. Beliau akan turut bersama dalam majlis ilmu Abdullah bin Abbas, pendeta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hibru hazihil ummah. Kita dah bicara dulu dalam hayatus sahabah bagaimana hebatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dianggap sebagai pendeta. Maksudnya orang yang paling arif dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempelajari tafsir, hadis dan qiraat daripada Abdullah bin Abbas. Selain Abdullah bin Abbas, Al-Hasan juga mendalami ilmu daripada para sahabat yang lain dalam ilmu fiqh, bahasa, sastra dan juga yang lainnya. Akhirnya Al-Hasan menjadi seorang ilmuwan dalam segala bidang dan seorang faqih yang sangat dipercayai. Faqih maksudnya seorang yang sangat arif dalam ilmu hukum hakam, sehingga sangat dipercayai. Orang ramai mengunjungi beliau untuk mendalami segala ilmunya. Masyarakat sentiasa mengerumuni Al-Hasan untuk mendengar segala bimbingannya yang mampu melembutkan hati dan mampu membuatkan air mata mereka berlenangan. Macam mana gurunya Sayyidina Ali bila bercakap orang boleh rasa insaf, begitulah juga Hasanul Basri dalam ucapannya. Antara kata-kata hikmah Hasanul Basri, mungkin malam ni kita boleh kongsi sikit. Kawan-kawan yang rajin catat, tolong catat. Hasanul Basri mengatakan, perbaikilah apa yang tersisa dari hidupmu. Allah akan ampuni apa yang lalu. Masya Allah. Kadang-kadang seseorang itu memulakan kehidupan dia dalam suasana yang kita katakan
yang kurang baik, ya, mungkin juga dalam kejahilan dan sebagainya. Tetapi apabila dia sampai satu masa dia berhijrah, dia bertekad, dia berazam untuk menjadi hamba Allah yang baik, maka pada ketika itu dia perbaiki apa yang tersisa daripada baki hidup dia tu. Ya, apa yang tersisa daripada tempoh dia bertaubat sampailah kepada tempoh dia meninggal, dia perbaiki kelemahan-kelemahan, ya, dia insafi kesalahan-kesalahan yang lalu, dia berubah jadi orang yang sangat baik. Maka pada ketika itu, Masya Allah, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Ini pesan Hasanul Basri. Ya, saya ulang, perbaikilah apa yang tersisa dari umurmu, Allah akan ampuni apa yang telah lalu. Ya, itu di antara pesan Hasanul Basri yang patut kita ambil sebagai kita katakan inspirasi dan motivasi untuk kita sentiasa melakukan kebaikan dan berubah ke arah kebaikan. Masyarakat menerima dan menghayati segala nasihatnya yang mampu membuka fikiran mereka. Kemasyhuran Al-Hasan Al-Basri tersebar ke merata tempat. Namanya menjadi sebutan oleh sesiapa sahaja. Marah para khalifah dan para pembesar tertanya-tanya dan tercari-cari berita mengenai Hasanul Basri. Khalid bin Safwan, Khalid bin Safwan ini merupakan seorang sastrawan Arab, dan Khalid bin Safwan ini juga merupakan penasihat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bukan calang-calang orang, penasihat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Hisham bin Abdul Malik. Khalid ini hidup sehinggalah di zaman Abbasi. Jadi Khalid bin Safwan menceritakan suatu ketika saya bertemu Maslamah bin Abdul Malik di Herat, kota lama di Iraq. Katanya, wahai Khalid, ceritakan kepadaku tentang Al-Hasanul Basri. Cuba cerita tentang Hasan Basri. Saya rasa engkau lebih mengenalinya daripada orang lain. Maka Khalid pun berkata, memang benar, saya adalah orang yang paling arif untuk menceritakannya, kerana saya adalah jirannya. Dia ni jiran kepada Hasanul Basri. Saya juga sering bersamanya. Saya adalah penduduk Basrah yang paling mengenalinya. Ceritakanlah apa yang engkau tahu, kata Maslamah lagi. Maka Khalid pun berkata, Al-Hasan adalah seorang yang sama luaran dan dalamannya. Masya Allah. Hasan Al-Basri ini orang yang sama luaran dan dalaman. Kadang-kadang manusia ni Masya Allah luaran nampak lain, dalaman lain. Luaran lain, dalaman lain. Begitu juga Masya Allah anak-anak kadang-kadang kat rumah Masya Allah kita tengok macam awliya illahi salihin waktu kat rumah. Tapi waktu dengan kawan-kawan dia punya karakter dah berubah. Ada manusia yang dia ada multiple karakter. Dia ada banyak karakter. Waktu dengan kawan-kawan berubah jadi lain. Waktu di rumah lain. Waktu dengan cikgu lain. Itu yang kadang-kadang mak bapak apabila dapat aduan daripada guru-guru, dia tak percaya. Dia tak percaya. Sebab apa? Sebab anak dia kat rumah baik semua. Eloknya. Kita kata pijak semut pun tak mati. Cikgu kata itu kat rumah pijak semut tak mati, tapi kalau kat sekolah dengan kawan-kawan pijak dinosaur pun tergolek. Jadi ada manusia yang macam tu. Dia berbeza-beza karakter di tempat-tempat yang lain. Tetapi Hasanul Basri ini, dalam perhatian Khalid bin Safwan yang merupakan jiran, yang merupakan sahabat. Khalid ni pula bukan orang biasa-biasa, ulama, bahkan penasihat pula kepada Umar bin Abdul Aziz, bukan biasa-biasa. Maka dia perhatikan dengan renungan yang tajam, diperhatikan Hasanul Basri ini seorang yang sama, luaran dan dalamannya sama. Setiap apa yang diucapkannya pasti selari dengan perbuatannya. Apa yang dia cakap sama dengan perbuatannya. Apabila beliau mengajak manusia melakukan kebaikan, beliaulah orang yang pertama yang akan melakukan. Apabila beliau melarang manusia melakukan kejahatan,
beliaulah orang yang pertama yang akan meninggalkan kejahatan tersebut. Saya lihat beliau adalah orang yang tidak mengharapkan bantuan manusia. Hasanul Basri ini orang yang tak harap kepada bantuan manusia. Beliau seorang yang zuhud dan menjauhi daripada mengambil segala yang ada di tangan manusia lain. Namun saya melihat manusia amat mengharapkannya dan sentiasa meminta apa yang ada padanya. Masya Allah. Ya, ini yang dalam hadis Nabi kita katakan, zuhudlah engkau pada apa yang ada di tangan manusia, Allah akan jadikan seluruh manusia cintakan engkau. Ya, bila kita mengambil sikap, ya, tak haloba pada hak orang lain, tak mengambil hak orang lain, ya, tidak kita katakan, ya, sedaya upaya berusaha untuk, ya, untuk habiskan apa yang ada dalam poket orang, ya, maka pada ketika itu orang akan suka pada kita. Sebabnya persahabatan kita dengan mereka bukanlah persahabatan yang hanya ada sebab musabab, ya, telunjuk lurus kelingking berkait, ya, dan sebagainya. Tidak sedemikian, ya, tidak sedemikian. Persahabatan yang tulus kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang berlaku, yang ditunjukkan oleh Hasanul Basri, kata Khalid bin Safwan, sehingga kan Masya Allah, beliau ni sangat disenangi oleh semua orang. Walaupun beliau, ya, tak suka ambil hak orang dan tak suka kita katakan, ya, lebih suka hidup zuhud, ya, tak mengharapkan bantuan orang, tapi ramai orang yang mengharapkan dia. Begitulah hal keadaan Hasanul Basri. Maslamah mengangguk kepalanya, ya, Maslamah ni gubernur, ya, dia tanya kepada Khalid bin Safwan nak tahu tentang karakter ataupun, ya, sifat Hasanul Basri. Maka Maslamah mengatakan, ya, tanda setuju. Cukuplah wahai Khalid, cukuplah. Tidak mungkin manusia akan sesat jika ada orang seperti ini dalam kalangan mereka. Masya Allah. Ya, jadi kata Maslamah, tak mungkin manusia akan sesat kalau mereka berteman dengan orang seperti Hasanul Basri. Kalau mereka dibimbing oleh orang seperti Hasanul Basri. Inilah Nabi kita katakan sebaik-baik manusia, orang yang apabila kita tengok dia saja sudah mengingatkan kita kepada Allah. Bila kita bergaul dengan dia pula, Masya Allah, banyak manfaat yang kita dapat untuk mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung ayat sebentar lagi sesudah kita rehat seketika. Jadi kepada anda, sahabat-sahabat saya, teruskan ikuti kami untuk bicara kita dalam Hayatus Salihin. Kita nak belajar lagi, nak kenal lagi tentang Imam Hasanul Basri. Jadi anda terus setia bersama untuk Hayatus Salihin di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai 7 bahasa sejak kecil lagi. 7 bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Uthmaniyah di 3 buah benua, iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini, terutama golongan muda. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk Hayatus Salihin. Kita bawakan bicara kita pada malam ini bersama dengan Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Dahulu kita belajar tadi, kita dengar kisah Imam Hasanul Basri. Banyak lagi yang kita nak belajar pada malam ini.
Ada kata-kata hikmah yang sahabat-sahabat kita telah kongsikan, pesanan-pesanan oleh Imam Hasan Al-Basri yang Ustaz pun dah bawakan tadi, dah sahabat kita share, catat dekat Facebook dan juga YouTube. Terima kasih banyak. Boleh dengar terus di radio dan tonton di Facebook serta YouTube kami. Share, semoga ramai beroleh ilmu perkongsian kita dalam suasana tenang-tenang dekat rumah hari ini, insyaAllah. Ustaz, kita nak sambung lagi tentang Imam Hasan Al-Basri ini. Ustaz, silakan. Ahbabuna fillah, setiap orang yang kita katakan kekasih-kekasih Allah, mereka sudah semestinya dalam perjalanan kehidupan mereka itu ada kita katakan ujian dan juga dugaan. Sama seperti Imam Hasan Al-Basri, di zaman beliau itu beliau juga menghadapi ujian apabila dalam menegakkan kebenaran, dalam menyatakan kebenaran. Sentiasa orang yang beriman, orang yang berilmu, yang telah mengambil kita katakan ikatan janji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmunya kepada umat manusia, pastilah orang yang sebegini ada ujiannya dalam kehidupan. Tetapi Imam Hasan Al-Basri kerana kesungguhannya dan juga kekuatan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dapat menghadapi segala ujian-ujian tersebut. Apabila Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ini di antara tokoh yang kita tahu banyak membunuh generasi tabi'in, termasuklah Abdullah bin Zubair juga dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, bermaksud seorang pemerintah yang sangat zalim suatu masa dahulu dalam sejarah hitam umat Islam. Ini di antara manusia yang melakarkan sejarah hitam dalam lembaran sejarah umat Islam apabila membunuh para alim ulama. Apabila Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dilantik sebagai pemerintah Iraq dan bertindak zalim serta kejam di wilayah pemerintahannya, Al-Hasan Al-Basri adalah di antara segelintir manusia yang menentang kekejamannya. Beliau adalah di antara segelintir manusia yang tampil menegur keburukan Hajjaj dan menegakkan kebenaran. Sebagai contoh, suatu ketika Hajjaj membina sebuah bangunan miliknya di Wasit, sebuah bandar yang terletak di antara Basrah dan Kufah. Apabila pembinaan tersebut siap, Hajjaj menjemput orang ramai untuk melihat dan mendoakan keberkatannya. Bermegah-megah dengan bangunan yang besar dan menjemput orang ramai termasuklah para alim ulama untuk mendoakan keberkatannya, dan berbangga-bangga dengan bangunan yang besar tadi. Al-Hasan tidak mahu kesempatan orang ramai berkumpul ini dilepaskan begitu sahaja. Beliau berhasrat untuk memberikan mereka nasihat. Beliau mahu mengingatkan mereka supaya bersederhana dengan kesenangan dunia serta menggalakkan mereka untuk mengejar ganjaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan akhirat. Apabila sampai ke tempat tersebut, beliau melihat orang ramai mengelilingi istana yang tersergam indah. Mereka kelihatan kagum dengan hasil binaan, keluasan dan keindahan binaannya. Maka pada saat itulah Al-Hasan berucap di hadapan orang ramai, yang antara lain isi ucapannya, beliau berkata, kita pernah melihat bangunan yang dibina oleh manusia paling keji di dunia. Masya Allah. Hasan Al-Basri. Kita pernah melihat bangunan yang dibina oleh manusia paling keji di dunia. Kita dapati Fir'aun telah membina bangunan yang lebih besar dan lebih tinggi. Namun akhirnya Allah binasakan Fir'aun dan semua bangunan yang dibinanya. Hari ini orang sibuk menggali, kita katakan tamadun-tamadun lama yang terkubur. Tamadun Fir'aun, Namrud dan sebagainya. Apa yang kita dapati di sebalik kemegahan tamadun tersebut adalah kezaliman, yang mana kemegahan tamadun yang tersergam indah itu dibina di atas timbunan
jutaan ataupun ribuan mayat rakyat jelata yang telah dijarah, yang telah disiksa dan sebagainya. Begitulah keegoan dan juga kehebatan tamadun-tamadun dulu nak dibandingkan dengan tamadun Islam, yang mana Islam tu datang membawa keadilan, Islam datang membawa kesaksamaan, Islam datang mendidik para raja dan rakyat boleh duduk sama, masya-Allah ya. Maka tamadun Islam merupakan tamadun yang sangat-sangat hebat kerana dia bukanlah satu tamadun yang dibina atas kita katakan kezaliman terhadap manusia lain. Maka Hasanul Basri seorang yang pintar, seorang yang mengkaji Al-Quran, seorang yang alim lagi, sudah semestinya nampak apa yang dibina oleh Hajjaj itu adalah satu kebanggaan yang tak sepatutnya berlaku kepada umat ini. Namun akhirnya Allah binasakan Fir'aun dan semua bangunan yang dibinanya. Mudah-mudahan Al-Hajjaj mengetahui penghuni langit amat memurkainya dan penghuni bumi sedang memperdayanya. Kata Hasanul Basri, mudah-mudahan Hajjaj tahu apa yang sedang dia buat ni, dia dimurkai Allah sebab dengan kezaliman yang dia buat, membunuh ulama dan sebagainya. Nak berbangga dengan bangunan, apalagi kalau sampai hidup ni tak kita katakan memusuhi wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, hamba-hamba Allah yang hampir dengan Allah. Maka kata Al-Hasanul Basri, mudah-mudahan Hajjaj mengetahui penghuni langit amat memurkainya dan penghuni bumi sedang memperdayanya, yakni rakyat jelata yang takut, tunduk, patuh, datang ke majlis memujinya dalam hal keadaan dalam hati mereka tersemat pujian itu pun hanya kerana rasa takut mereka dizalimi, bukanlah kerana hormat dan juga kasih. Al-Hasan terus menyampaikan ucapannya dengan nada yang sedemikian rupa. Ada dalam kalangan pendengar yang bimbang dengan tindakan jahat Al-Hajjaj terhadap Hasan. Mereka takut kalau Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi ambil tindakan dan buat sesuatu pada Hajjaj ni, pada Al-Hasan disebabkan kata-katanya itu. Maka mereka katakan, cukuplah wahai Abu Sa'id, yakni gelaran kepada Hasan al-Basri, cukuplah wahai Abu Sa'id, cukuplah. Namun Al-Hasan membalas, sesungguhnya Allah telah membuat perjanjian dengan mereka yang berilmu supaya mereka menyampaikan ilmu mereka kepada seluruh umat manusia. Orang yang ada ilmu wajib sampaikan ilmu, kata Hasan. Itu janji dengan Allah. Maka dia tak boleh berdiam. Pada hari berikutnya Al-Hajjaj masuk ke balai dengan perasaan yang amat marah. Sebab cerita semalam tu dia tak dengar. Pada kejadian semalam tu dia tak dengar. Esoknya baru tahu. Dia berkata kepada ahli majlisnya, celakalah kalian. Seorang hamba penduduk Basrah ini telah mencerca saya. Tetapi tiada siapa di kalangan kamu yang membalas dan menafikannya. Demi Allah, saya akan hidangkan darahnya kepada kamu, wahai para pengecut. Al-Hajjaj pun memerintahkan supaya seorang pengiringnya mengambil pedang dan mengambil hamparan kulit. Hamparan kulit ni tempat menadah darah. Apabila seseorang dipancung atas hamparan kulit, darahnya tu ditadah. Dia kemudiannya memerintahkan pemenggal supaya hadir. Pemenggal pun datang berdiri di hadapannya. Setelah itu dia mengarahkan beberapa orang pengawalnya supaya membawa Hasan al-Basri ke hadapannya. Tidak berapa lama kemudian Al-Hasan al-Basri pun dibawa menghadap. Semua yang ada di situ merenung ke arahnya. Rakyat jelata sangat risau kalaulah tokoh ulama yang hebat ini dibunuh di mata pedang Hajjaj. Semua yang ada di situ merenung ke arahnya. Semuanya ketakutan apabila Al-Hasan melihat pedang dan melihat hamparan kulit yang diletakkan serta pemenggal yang sedang memegang pedang di hadapannya. Bibir Al-Hasan pun mula bergerak-gerak membaca sesuatu. Dia mula baca sesuatu. Terkumat kami membaca sesuatu.
Al-Hasan kemudiannya sesudah membaca sesuatu langsung menoleh dan merenung tajam matanya ke dalam mata Al-Hajjaj dengan penuh rasa wibawa sebagai seorang mukmin. Dia menunjukkan kehebatan seorang muslim, hamba Allah yang bertakwa, yang tidak takut kepada sesuatu. Bahkan dia juga menunjukkan pandangan seorang pendakwah yang penuh tulus dalam menyampaikan nasihat. Melihat keadaan itu, Al-Hajjaj terasa gementar. Tiba-tiba Hajjaj ni terasa gementar. Tengok aja renungan tajam Hasan al-Basri itu, Hajjaj jadi takut. Hajjaj jadi takut. Masya Allah. Dia berkata, wahai Abu Sa'id, silakan mari ke sini, silakan mari ke sini, silakan duduk. Masya Allah, dilayan Hasan al-Basri, yang asalnya panggil nak dipenggal kepala, tetapi dilayan, memberikan layanan kepada seorang ulama yang sepatutnya dilayan. Sedemikian. Orang ramai tercengang-cengang, penuh kehairanan. Masya Allah, orang heran tengok apa ni Hajjaj ni, asalnya kata nak bunuh Hasan al-Basri. Marah sangat sampai nak hidangkan darah Hasan al-Basri dalam hidangan semua pengawal dia. Al-Hasan dipersilakan duduk. Apabila beliau duduk, Hajjaj menghadapnya bagaikan seorang murid yang menghadap guru sambil bertanya beberapa masalah agama. Al-Hasan pun menjawab segala pertanyaan itu dengan penuh tabah serta disertakan huraian-huraian ilmu yang sangat mendalam. Sambil itu Al-Hasan juga menyampaikan nasihat-nasihat kepada Hajjaj. Masya Allah. Al-Hajjaj berkata, Abu Sa'id, engkau adalah pemimpin para ulama. Masya Allah. Maka pada ketika itu Hajjaj kata, engkau adalah pemimpin segala para ulama di Basrah. Al-Hajjaj kemudian meminta pengawalnya mengambil minyak wangi. Minyak wangi itu dihadiahkan kepada Al-Hasan. Setelah Al-Hasan keluar, seorang pengawal Al-Hajjaj mengekorinya dan bertanya. Ada pengawal ni dia ikut Al-Hasan, bertanya, wahai Abu Sa'id, Al-Hajjaj sebenarnya memanggil tuan atas sebab yang lain daripada apa yang dilakukannya tadi. Saya lihat ketika tuan menghadap Al-Hajjaj dan melihat pedang serta alas tadi, hamparan kulit tadi, bibir tuan berkumat kami membaca sesuatu. Apakah yang telah tuan ucapkan? Maksudnya orang ni pun nak tahu juga ilmu penunduk ni, ilmu apa ni, yang boleh tundukkan Hajjaj yang sangat angkuh, yang sangat sombong, dan juga kita katakan zalim. Tapi Masya Allah, bila menghadap Hasan al-Basri bagaikan seorang murid yang tunduk, hormat dan takut kepada gurunya. Masya Allah. Jadi bacaan apa? Nak tahu juga bacaan apa yang dibaca oleh Hasan al-Basri. Maka Al-Hasan menjawab, saya sebenarnya berdoa kepada Allah. Bila tengok aja pedang, tengok aja tukar penggal kepala dah ada, hamparan nak ada darah pun dah ada, dia tahu dah apa niat Hajjaj tu. Tapi pada waktu itu dia kata, aku berdoa kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah. Inilah Masya Allah orang yang hampir dengan Allah. Sekali berdoa pun Allah kabul. Kerana apa? Orang yang sentiasa bersama Allah. Maka sebab itulah ulama kita sering ingatkan kita, ingatilah Allah dalam hal keadaan senang. Maka dalam hal keadaan susah, kita takkan ditinggalkan oleh Allah. Jadi jangan waktu susah baru nak berdoa. Waktu senang Masya Allah berdoa pun main sikit-sikit aja. Bahkan Masya Allah buat ringkas. Macam kita bagi contoh yang lepas lah. Doa pun ya Allah. Ya Allah macam dia. Macam semalam Masya Allah. Sebab apa? Waktu senang. Waktu senang. Waktu susah Masya Allah berdoa punya panjang. Bukan macam tu. Kita kena jadi manusia yang sentiasa bersama Allah. Minta kepada Allah. Senang, susah, semuanya daripada Allah. Maka pada ketika itu, jadilah seorang hamba yang fakir kepada Allah. Waktu kita senang ke, waktu kita susah ke, minta sama aja. InsyaAllah kita akan, Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kita. Akan bantu kita. Al-Hasan menjawab, sebenarnya saya berdoa, wahai Tuhanku yang memberikan nikmat
dan menjadikan tempat aku berlindung ketika menghadapi malapetaka. Jadikanlah kejahatannya itu sejuk dan selamat untukku. Ya Allah, jadikanlah kejahatannya tu sejuk dan selamat untukku, seperti mana engkau jadikan api itu sejuk dan selamat untuk Nabi Allah Ibrahim. Masya Allah. Ini doa Hasanul Basri. Ya Allah, jadikanlah kejahatan, jadikanlah kejahatannya sejuk dan selamat untukku, seperti mana engkau jadikan api itu sejuk dan selamat untuk Nabi Allah Ibrahim. Ini antara doa dalam bentuk tawassul. Maka sebab itulah ada dalam kalangan ulama kita yang mengumpulkan doa, ya Allah yang menyelamatkan Firaun daripada yang menyelamatkan Musa daripada Firaun yang durjana, yang menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim daripada Namrud yang derhaka, yang menyelamatkan dan mengeluarkan Nabi Allah Yusuf daripada penjara. Maka sebenarnya doa yang sedemikian adalah doa bertawassul dengan af'alullah, dengan perbuatan-perbuatan Allah, bagaimana Allah pernah mengkabulkan, pernah menyelamatkan hamba-hambanya, maka kita minta keselamatan yang sama. Begitulah hal keadaan kehidupan Hasanul Basri. Sebenarnya kisah kita ni panjang lagi. Jadi saya bimbang kalau kita teruskan nanti agak tergantung. Saya rasa cukup sekadar itu, cuma nak baca lagi satu mutiara hikmah daripada Imam Hasanul Basri. Beliau mengatakan, Al-Quran telah menyebutkan penyakit kita. Semua penyakit kita ni Quran dah sebut, kata Hasanul Basri. Dan Al-Quran juga telah menunjukkan ubatnya. Quran dah sebut semua penyakit-penyakit manusia ni. Dan Quran juga telah menunjukkan akan ubatnya. Penyakit yang paling besar kepada kita semua ialah dosa. Itulah penyakit paling besar. Dan ubatnya ialah istighfar, memohon keampunannya. Ubatnya ialah istighfar, memohon keampunannya. Jadi mudah-mudahan kita tutup majlis kita pada malam ni dengan mutiara hikmah tadi. Bermaksud seluruh penyakit kita dah disebut dalam Al-Quran. Penyakit yang paling besar ialah dosa. Kerana penyakit-penyakit di dunia ni dia terhenti di dunia aja. Tapi penyakit dosa ni bawa sampai akhirat. Penyakit yang paling besar ialah dosa. Terutamanya dosa-dosa batin kita tu. Riya, takabur, hasad, dendam. Itu semua dosa-dosa batin. Dan ubatnya juga dah dinyatakan dalam Al-Quran, iaitu istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Allah Nuh alaihi salam berpesan kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, yang memohonlah keampunan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, yang dapat menyembuhkan penyakit yang besar itu. Jadi kalaulah penyakit yang besar itu dapat dihapuskan dengan istighfar, maka begitulah juga kata para ulama penyakit-penyakit yang lain. Maka dengan sebab itulah apabila banyak menularnya wabak dan penyakit, berjangkit dan sebagainya, ulama sangat-sangat mengesyorkan kita dua perkara. Yang pertama, banyakkan istighfar supaya kita dalam keampunan Allah. Dan yang kedua ialah banyakkan selawat supaya kita dalam rahmat Allah. Orang yang dalam pengampunan Allah dan dalam rahmat Allah, insya-Allah dia akan selamat daripada bahaya dan wabak. Mudah-mudahan kita amalkan terutamanya di musim wabak ini, banyakkan istighfar dan banyakkan selawat. Insya-Allah kisah Hasanul Basri kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wallah. InsyaAllah. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Banyak mutiara hikmah yang kita belajar, banyak cerita yang dah boleh kita ambil pengajaran daripada kisah Imam Hasanul Basri ini. Jadi kita nak sama-sama ikuti pengajian ilmu dalam Hayatus Solihin ni. Banyak pun kisah yang mungkin selama ni kita dengar tentang Imam Hasanul Basri, tapi ada banyak yang kita tak tahu. Jadi inilah pengajian kita sama-sama untuk kita ajar semua orang. Dan saya suka kalau pengajian ini ajak semua seisi keluarga duduk ramai-ramai kan, mak, ayah dan anak-anak sama-sama lah ikut serta pengajian ilmu. Tak lain tak bukan untuk kita kenal tokoh-tokoh ini, agar kita melihat kalaulah kita rasa berat ujian kita saat ini, banding-bandingkanlah ujian mereka
para ulama terdahulu, bagaimana mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita sama-samalah terus kebergantungan kita kepada Allah, dan insya-Allah macam yang saya sebut tadi, pengajaran yang kita ambil daripada kisah Imam Hasan al-Basri itu untuk lebih kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini. Kita jumpa kesempatan minggu hadapan, Khamis 9 malam untuk Hayatul Solihin. Nak sambung lagi tentang kisah Imam Hasan al-Basri ini, Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kuantan 89.6 FM. Tips penjagaan kesihatan mental musim COVID-19. Penjagaan kebersihan dan kesihatan fizikal amat penting pada musim wabak COVID-19 yang melanda sekarang ini. Namun penjagaan kesihatan mental juga adalah sama penting, malah lebih penting lagi kerana wabak ini amat menjejaskan semua orang walaupun mereka tidak dijangkiti secara fizikal. Ketahuilah bahawa setengah individu itu berisiko untuk dijangkiti secara mental dan emosi serta menjejaskan tahap kesejahteraan dan kestabilan kesihatan mental mereka. Berikut adalah beberapa saranan bagi mengekalkan kestabilan tahap kesihatan mental dalam mengharungi wabak COVID-19. Sentiasa amalkan gaya pemikiran yang positif dan optimistik seperti mempercayai bahawa wabak ini adalah terkawal dan kita mampu untuk mengawalnya. Pastikan kekal dalam suasana emosi yang positif dan ceria dengan melakukan aktiviti yang disukai secara sihat dan produktif. Kekal aktif dengan corak kehidupan yang sihat dan jadikan ia sebagai satu pilihan gaya hidup rutin harian kita. Sentiasa kekal berhubung dengan rakan-rakan dan orang tersayang bagi mengukuhkan perhubungan yang sihat dan produktif. Jauhkan diri dari sebarang berita dan maklumat palsu kerana ia akan menjebakkan kita ke dalam suasana yang tidak tenteram. Jagalah kesihatan anda dan duduk di rumah. Teruskan bersama IKIM bagi mengetahui perkembangan terkini wabak COVID-19. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, patutkah mereka bersikap demikian? Tidak mahu memikirkan, iaitu mentadabbur isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Manusia perlu melakukan tadabbur dengan meneliti dan menghayati isi kandungan Al-Quran secara mendalam agar petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quranul Karim itu dapat memperteguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula April ini, ikuti rancangan tadabbur bersama penyampai anda Nur Hayati Paradi dan tetamu Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Setiap Jumaat pukul 11 pagi, teguhkan iman dari suluhan Al-Quran dalam rancangan tadabbur di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Celik sahaja mata mereka sudah mendengar letupan. Bangun saja dari tidur, mereka mulakan kehidupan dengan air mata juang. Sepanjang perjalanan hidup mereka, hanya obor semangat, kekentalan dan tawakal kepada Ilahi menjadi bekalan. Itulah rakyat Palestin, rakyat yang hidup dalam bumi perjuangan, tanah air milik kita bersama. Ayo zahirkan kebersamaan kita membantu rakyat Palestin dalam solidariti kita bersama rakyat Palestin. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03 8926 7019. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami.